Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak sambung pelajaran kita yang semalam. Standard pembelajaran yang kedua, menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat. Okey. Baik, cikgu nak cerita sikit apakah dia idea separuh hayat ni? Okey. Baik. Idea separuh hayat ni senang je kelas. Kita nak belajar hari ni separuh hayat. Okay. Ni ada perkataan separuh, ada perkataan hayat. Hayat ni, bila sebut hayat, kalau dalam bahasa Melayu kamu belajar, maksud dia usia lah kan? Usia ataupun umur. Jadi bila usia ataupun umur, maksudnya dia berkaitan dengan masa. Masa, tempoh masa. Baik, idea separuh hayat ni senang je kelas. Contoh okay. Kalau cikgu ada satu ketul ais, cube ais. Okay, katalah cube ais ni dia punya jisim dia, katakanlah jisim dia ialah 100 gram. Ini jisim dia. Okay. Baik. Selepas ini jisim, selepas 5 minit, okay, kita dapati ais ni mula mencair kan. Okay, ais mula mencair. Okay, dia cairlah, cair macam tu. Okay, baik. Kita anggap dia mencair menjadi separuh. Okay, kelas, cair jadi separuh. Okay, kita anggap dia cair jadi separuh. Okay, lukisan ni. Ini pun dah lebih separuh. Okay, kita anggap dia mencair menjadi separuh. Okay. Jadi kalau dia mencair menjadi separuh, saya anggap cair separuh lah. Yang dah cair tinggal berapa? Dah tentulah tinggal 50 gram. Yang belum cair tinggal 50 gram juga. Okey. Jadi dalam masa 5 minit, yang ini yang dah cair ni, okey, idea dia kelas. Ideanya, okey, ideanya yang dah cair, katalah ini ialah yang dah cair 50 gram tadi, ini yang masih beku lagi. Baik. Bahagian yang dah cair ni sebenarnya kita anggap seperti nukleus yang dah stabil. Ini semalam kita belajar kan, reputan radioaktif. Kenapa dia mengalami reputan radioaktif? Sebab nukleus unsur yang tak stabil tu nak mencapai kestabilan. Okey. Yang masih beku ni kelas kita anggap sebagai jisim dia masih sama 50 gram juga, kita anggap nukleus yang belum stabil. Yang belum stabil. Baik. Sekarang ni dah habis lah yang belum stabil. So kita ambil yang 50 gram ni tadi. Yang 50 gram ni tadi kita nak dia selepas 5 minit dia akan cair lagi. Okey, yang ni kira dah habis. Baik, kalau selepas 5 minit bahagian ni kita anggap pun dah cair. So berapa daripada 50? Sudah tentulah 25 gram. Yang masih beku pun 25 gram. Okey, jadi kita nak sampai bila sampai bila ais ni akan mencair? Sampai dah tak ada lagi bahagian yang beku. Maknanya semua dah cair. So dekat sini separuh hayat tadi sebenarnya ialah kita nak tengok berapa masa yang diambil untuk satu nukleus tu daripada dia tak stabil jadi stabil. Jadi ni tadi kita tengoklah 5 minit, lepas tu 5 minit, 5 minit lagi 5 minit. So kita nak kira ni berapa masa. Jadi konsep separuh hayat ni, soalan boleh dia tanya dari segi masa, soalan juga boleh tanya dari segi jisim. Jisim ni ada dua lah. Jisim bagi nukleus yang dah stabil dengan jisim bagi nukleus yang belum stabil. Okey, bentuk soalan pula. Okey, bentuk soalan separuh hayat ni kelas
Dia boleh keluar dalam bentuk nombor bulat. Macam biasalah. Nombor bulat ni maksudnya macam masa tadi 5 minit tadi. Okey, boleh juga keluar dalam bentuk pecahan. Okey. Dan boleh juga keluar dalam bentuk nombor nisbah. Ini idea dia. Idea dia senang je. Kita nak bahagian yang dah stabil. Kalau kita konsep ni kita ambil AS yang bahagian yang dah cair dengan yang belum stabil, iaitu konsepnya bahagian AS yang masih membeku. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Jadi kat sini kamu mesti boleh beri maksud, definisi lah maksud separuh hayat tu apa. Lepas tu kamu mesti boleh buat pengiraan untuk menentukan separuh hayat bagi satu unsur radioaktif. Okey. Baik, semalam kita dah belajar kita ada satu nukleus yang belum stabil. Kemudian dia mengalami reputan alfa ke beta ke gamma. So bila dia mengalami reputan, dia akan menghasilkan satu nukleus anak. Ingat lagi tak semalam? Nukleus anak. Okey. Ditambah lagi dengan tenaga. Daripada nukleus anak ni, dia akan alami lagi reputan. So ada banyaklah nukleus anak yang akan terhasil kan. Jadi kat sini kita katakan bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput berkurang dengan masa, manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Betul tak? Nah, ini dia makin mereput, bertambah dia punya nukleus anak dengan masa lah. Sebab tu contohnya macam uranium, dia nak mencapai separuh hayat saja makan masa berjuta tahun. Okey. Baik ni. Separuh hayat T⁻. Okey, ini adalah simbol untuk separuh hayat. T⁻ ialah masa, ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal. Kata kunci yang kedua, bilangan asal nukleus. Kata kunci yang ketiga, bagi satu sampel radioaktif mereput. Masa, maknanya kita nak tengok macam ais tadi kan. Daripada 100 gram ais, berapa masa yang diambil untuk dia mencair? Kita dah tahu tadilah, kalau nak ambil separuh 5 minit. Kalau nak jadikan separuh lagi, tambah lagi 5 minit. Nampak tak? Jadi selepas satu separuh hayat, bilangan nukleus yang belum mereput akan menjadi separuh daripada nilai asal. Apabila satu nukleus radioaktif yang tidak stabil mereput, nukleus yang baharu terbentuk juga mungkin tak stabil. Maksudnya nukleus anak tadi tak stabil lagi. Dia akan alami lagi reputan. Jadi kita nak tengok masa dia nak mencapai tu separuh daripada bilangan asalnya. Okey. Nukleus baru akan mengalami satu siri reputan berterusan sehingga nukleus yang stabil. Nampak tu? Pada akhirnya kita nak capai nukleus yang stabil. Cuma kita nak tengoklah berapa lama masa yang diambil daripada nukleus tak stabil tu nak jadi nukleus yang stabil. Okey. Contoh barium 144 mempunyai separuh hayat 12 saat. Ni tadi maksudnya ni kalau ais tadi kan dia mencair nak jadi separuh 12 saat je. Jadi ni kan semua bahan radioaktif ni dia punya separuh hayat tu berbeza-beza lah. Sebab itulah dia punya fungsi pun berbeza-beza. Contoh kalau pesakit kanser kan, kita nak tahu sel-sel kanser dalam badan dia ada ke tak. Memang kita gunakan bahan radioaktif yang kita masukkan dalam saluran darah. Tapi pemilihan bahan radioaktif tu bergantung kepada separuh hayat. Tak bolehlah masukkan uranium dalam badan pesakit kanser. Sebab kalau kamu masukkan uranium, tadi Cik dah sebut uranium ambil masa sampai berjuta tahun untuk capai separuh hayat saja. Nak capai separuh daripada bilangan asal untuk dia jadi stabil. Jadi matilah pesakit tu kan, terus mengalami radiasi. Jadi kita akan pilih bahan radioaktif mempunyai separuh hayat yang cukup untuk mengesan penyakit
tapi selamat. Contohnya kita ambil masa yang 8 jam. Okey, kalau 12 saat tu sekejap sangatlah, tak sempatlah nak detect sel-sel kanser. Okay. Jika anda bermula dengan 10 gram barium 144, 12 saat kemudian tinggal berapa? 5 gram yang masih belum mereput. Apa maksud perkataan yang masih belum mereput ni kelas? Maksud belum mereput ni dia belum stabil. Okey, ni tadi belum stabil. Okey, jadi 12 saat berikutnya daripada 5 gram ni jadi lagi separuh, 2.5 gram yang belum mereput. Tambah lagi 12 saat daripada 2.5 gram tu separuh lagi. Okey, contoh lain, karbon 14 mempunyai separuh hayat. Nampak ni karbon 14 5,730 tahun. Okey, kamu belajar dalam sejarah masa tingkatan 1, pentarikan arkeologi kan. Kita nak tahu satu bahan, satu objek ataupun satu tinggalan mamia ke, berapa umurnya, ialah kita menggunakan karbon 14. Unsur karbon lah, bahan radioaktif kita masukkan, kita uji pada objek tersebut. Kenapa kita guna karbon? Sebab kebanyakan, boleh katakan semua unsur dalam dunia ini, objek-objek ni kebanyakannya adalah unsur karbon. Jadi macam mana kita nak tahu satu bahan tu, satu objek tu atau satu artifak tu usia dia telah lama? Senang je kelas. Kalau kita letakkan bahan radioaktif, kita dapati kandungan karbon dia tinggal sikit. Ini menunjukkan artifak tersebut telah lama usianya. Okey. Kamu tahu tak, bagi apa ni, kalau ada apa kita panggil ni, yang polis yang siasat, kalau ada jenayah kematian, apa nama tu? Alamak, cikgu lupa macam mana dia buat? Macam mana dia nak tahu mayat tu baru je mati ataupun dah seminggu mati, dah sebulan mati? Senang je. Dia gunakan bahan radioaktif ni lah, unsur karbon. Sebab contohnya kalau dia baru mati 1 hari, mungkin bacaan karbonnya 98%. Tapi kalau dia dah meninggal seminggu, mungkin tinggal 70%. Macam tu. Okay. Jadi jika anda bermula dengan 10 gram karbon 14, anda perlu tunggu lagi 5,730 tahun untuk separuh daripada mereput. Bayangkan, untuk 10 gram saja kamu nak jadikan tinggal 5 gram. 5 gram yang dah mereput, maknanya dah stabil, dengan 5 gram belum mereput, kena tunggu berapa tahun? 5,730 tahun. Sebab itu, bahan-bahan radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang sangat panjang mempunyai kesan radiasi yang sangat tinggi. Okey, ini contoh yang semalam kamu dah belajar dalam bentuk jadual kan. Radioaktif decay siri, bahan radioaktif selalunya mereput beberapa kali. Nampak ni, beberapa kali. Sebab tu semalam cikgu kata dia terus berlaku sampailah dia betul-betul dah stabil, yang kita panggil tindak balas berantai, sebab dia berterusan. Dalam satu siri langkah mengeluarkan sinaran dan menghasilkan satu bahan baru, iaitu nukleus anak pada setiap langkah. Ingat, setiap kali dia mereput dapat satu nukleus anak, lepas tu ada tenaga yang dibebaskan. Satu bahan induk menghasilkan bahan anak dan cucu dalam sesuatu yang dipanggil siri reputan. Siri reputan ni kita dah buatlah semalam. Dalam satu reputan tu kita boleh kira berapa kali dia mengalami reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Proses ini berterusan sebagai siri reputan radioaktif sehingga satu nukleid yang stabil dicapai. Setiap pereputan mengeluarkan zarah alfa, zarah beta dan mungkin sinar gamma. Ini dia kan. Contoh siri pereputan uranium 238. Kamu tengok, untuk mengalami pereputan alfa sahaja daripada uranium nak jadi thorium 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. Bukan sikit-sikit Okay, ini contoh uranium. Uranium 238 ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat paling panjang. Tengok berapa tu?
5,000 juta tahun. Maksud tadi kan kalau saya keluarkan 10 gram saja uranium. Okey. Separuh hayatnya ialah 5,000 juta. Selepas 5,000 juta tahun baru capai 5 gram. 5 gram dah reput, 5 gram belum reput. Lepas tu 500 juta tahun lagi. Tinggal 2.5. Macam tu. Jadi mana dapat unsur uranium ni? Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu bata. Nampak tak simbol ni? Simbol apa? Ini adalah simbol bahan radioaktif yang bahaya. Okey. Uranium 238 yang terperangkap akan mereput dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang stabil. Tapi lama tu, sebab tu dia terbentuk di kerak bumi. Okey, ini contoh uranium dalam batu granitik ada mengandungi radioisotop uranium. Okey, nukleus uranium mengalami reputan radioaktif menjadi nukleus anak, jadi plumbum. Walaupun dah jadi plumbum, tapi dalam tu masih ada lagi unsur uranium. Jadi yang belum stabil ni dia akan mereput lagi. Baik. Proses reputan ini mengambil masa yang lama sebab kadar reputannya rendah. Berapa juta tahun tadi? 5,000 juta tahun. Dengan penentuan nisbah plumbum 206 kepada uranium 238 dalam satu sampel batu, usia batu-batuan dapat dianggarkan. Ini yang cikgu cakap tadilah, cara kita nak menentukan artifak tu berapa usia dia. Jadi semakin tinggi nisbah siapa? Nisbah plumbum kepada uranium tadi. Maksud dia usia batu tu semakin lama. Okey. Kaedah pengukuran geologi ini digunakan untuk menganggarkan usia bumi kita. Okey, ini satu bidang yang menarik geologi ni. Kamu pelajar sains ada peluang untuk belajar dalam bidang geologi. Okey. Sebab sekarang ni sejak akhir ni negara kita cuaca dan iklim dekat negara kita dah tak menentukan. Sekejap tanah runtuh, sekejap angin monsun dah tak ikut masa. Okey, siapa yang nak kaji tu? Kemudian berlaku rekahan dekat muka bumi. Itu semua ialah ahli geologi. Okey. Ini dia adalah bekas untuk menyimpan bahan uranium lah terutamanya. Semalam ingat lagi tak yang kita belajar kuasa penembusan bagi alfa, beta dan gamma. Okey, dan uranium ni adalah ketiga-tiga tu dia boleh mengalami reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Jadi kalau ada sinaran gamma kat situ, so macam mana kita nak halang? Kita akan simpan dalam bekas tebal yang tertutup dibuat daripada plumbum. Okey, untuk apa? Untuk mengelakkan radiasi terkeluar di persekitaran. Okey. Baik, radioisotop. Baik, kelas ini pun penting definisi ini penting kena ingat. Radioisotop ni gabungan daripada perkataan radioaktif dan perkataan isotop. Okey, saya faham kamu dah belajar dalam kimia isotop kan? Isotop ni maksudnya dia ada beberapa, contohnya karbon 14, karbon 12, betul tak? Okey, jadi radioisotop ialah isotop dengan nukleus tidak stabil yang boleh memancarkan sinaran radioaktif. Okey, perkataan radio ni kita ambil yang semalam lah. Apa definisi radioaktif? Gabungkan dengan isotop.